Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali dengan saudari Syarah Alia dengan tajuknya perkahwinan. Sebelum itu kami ingin nyatakan bahawa video ini bukanlah untuk mengatakan bahawa kami ini sempurna sebagai seorang perempuan atau lebih luas sebagai seorang hamba Allah. It's just that kita orang dah belajar tentang tajuk ini. Jadi kami ingin mengulas apa sebenarnya perkahwinan dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bacakan pengertian perkahwinan. Istilah untuk kahwin ini ialah akad yang menggunakan lafaz nikah atau yang membawa makna nikah bagi menghalalkan lelaki dan perempuan melakukan persetubuhan. Hikmah perkahwinan ada banyak. Yang pertama, dia dapat menjaminkan kesihatan. Kedua, dapat memenuhi tuntutan rohani dan jasmani. Yang ketiga, dapat memupukkan kasih sayang antara suami dan isteri. Yang keempat, dapat menjalinkan silaturahim antara keluarga suami dan keluarga kita sendiri. Dan seterusnya, dapat memberikan ketenteraman kepada suami dan isteri. Galakkan berkahwin dalam Islam. Allah dia memberikan jaminan rezeki kepada orang yang mendirikan rumah tangga. Sebab perkahwinan ni merupakan salah satu sunnah Rasulullah. Okey. Lepas tu perkahwinan ni dapat jauhkan seseorang daripada maksiat. Encik Hidayah, ada apa-apa lagi nak tanya? Kenapa perkahwinan itu dapat mengelakkan daripada maksiat? Sebab sekarang ikut isu semasa kita dapat lihat dekat surat khabar, televisyen, ramai ada lah setakat ni remaja dalam beberapa orang, mungkin kurang daripada 10 tapi lebih daripada 5 yang ibu bapa mereka menggalakkan anak-anak mereka di bawah umur 18 tahun untuk berkahwin sebab ada atas alasan untuk mengelakkan maksiat. Jadi apa yang anda boleh ulas pasal benda tu? Sebab kita remaja ni, kenapa? Saya rasa ibu bapa mereka melakukan sebegitu kerana pada zaman ini kanak-kanak dan remaja banyak terdedah dengan perkara-perkara yang tidak elok, dan budaya barat datang ke Malaysia. Dan sebagai kanak-kanak dan remaja, mereka tidak tahu apa itu, tidak tahu sangat bagaimana untuk membezakan baik dan buruk kerana mereka memang dah zaman sekarang. Jadi kita teruskan dengan info seterusnya tentang perkahwinan. Hukum perkahwinan mengikut keadaan seseorang. Okey. Bagi seorang perempuan, bagi seorang lelaki. Bagi seorang perempuan, sunat kahwin ni kerana perempuan tidak perlu mengeluarkan nafkah ataupun yelah, tak perlu mengeluarkan nafkah. Untuk lelaki pula, lelaki akan wajib kahwin sekiranya dia dapat menunaikan nafkah zahir dan batin dan dia dikuatiri terjerumus dalam maksiat. Ya, betul Cik Dayah. Bagi sunat pula, lelaki tu mampu menunaikan nafkah tetapi tidak dikuatiri kalau terjerumus dalam maksiat kerana faham sendiri. Okay. Kalau harus ni, lelaki tu tidak mempunyai tuntutan mendesak dan tidak ada perkara yang mengharamkan perkahwinan. Untuk makruh pula, diorang tak dapat nak bagi nafkah tapi diorang nak kahwin. Kalau haram, dah lah tak dapat memberi nafkah zahir dan batin. Lepas tu dia boleh dia macam nak dia akan melakukan kezaliman pada isterinya. Faham tak? Jahat gila kan? So janganlah nak kahwin kalau macam ni perangai. Faham tak? Okay. Lagi? Seterusnya, perkahwinan ni kan biasanya kita tengok ada cara-cara dia. Kita kena merisik dulu, kita kena meminang dulu, lepas tu bertunang. Adalah proses-prosesnya. Dan mungkin ada hikmah di sebaliknya. Jadi boleh tak kalau saudari Syarah Alia terangkan
proses-proses ini sebab mungkin ada yang tak tahu macam mana nak kahwin sebenarnya. Okay, buat pengetahuan semua. Pertama, stage yang pertama kita perlu merisik dulu. Lelaki yang perlu merisik, bukan perempuan. Dia macam macam bukan tak elok tapi boleh je sebenarnya kan. Boleh je, tapi biasanya lelaki. Merisik ni merupakan langkah awal dalam memilih calon isteri. Masa merisik tu, lelaki akan datang ke rumah perempuan tu and dia akan tengok calon isteri dia supaya tak ada berlaku penipuan. Dan dia calon isteri tu mestilah sesuai dan menepati ciri-ciri yang dikehendaki oleh seseorang itu. Yang kedua punya stage pula ialah meminang. Meminang tu samalah dengan bertunang. Okay, kamu tak tahu, tak apa. Saya terangkan, okay? Meminang ialah lamaran daripada seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk dijadikan isteri. Sebenarnya, kalau dalam Islam ni tak payah pun bagi-bagi hantaran kan. Tapi sebab dah itu adat dan tradisi, so kita ikut je lah. Lepas tu barulah kita kahwin. Kahwin seperti biasalah. Rukun nikah pula. Rukun nikah ada berapa? 5. Boleh Cik Hidayah bagi tahu satu persatu rukun nikah? Kita akan rumuskan dengan akronim iaitu SISWA. S untuk suami, I untuk isteri, S untuk saksi, W untuk wali dan A untuk akad. SISWA ni rukun ni kita perlukan untuk kahwin. Kalau tak kahwin tu tak sah. Jadi Saudara Syahla teruskan dengan maksudnya. Yang pertama ialah suami dan yang kedua ialah isteri. Syarat untuk jadi suami mestilah Islam dan obviously dia kenalah lelaki ya. Lepas tu dia tak boleh beristeri 4 pada satu masa. Make sure lelaki tu sejati ya, jangan lembut make sure jangan lembut. Tak, boleh je lembut. Boleh lembut tapi jangan lembut yang ke arah gay itu. Pondan. Tak kisahlah apa-apa, yang penting lelaki. Yang betul. Yang keempat pula dia bukan dalam mahram bukan dalam ihram haji atau umrah. Nah, yang kelima dia bukan mahram kepada bakal isterinya. Maksudnya mana boleh perempuan tu kahwin dengan abang dia ke, ayah dia ke, datuk ke, apa ke, pakcik ke. So, make sure lelaki tu bukan mahram kepada bakal isteri. Untuk bakal isteri pula dia perlulah Islam dan perlulah perempuan, sama saja. And then yang ketiga dia bukan isteri orang, dia bukan dalam edah talak raj'i. Edah talak raj'i itu apa? Cik Hidayah. Nanti saya selidik balik. Tak apa, kamu teruskan membacanya. Edah talak raj'i itu maksud dia perempuan tu baru saja bercerai dengan suami dia. And then sepatutnya dia kena kahwin after 3 bulan perceraian tu. So kalau dalam tempoh sampai 3 bulan tu, tempoh dia bercerai hingga 3 bulan tu, dia tak boleh kahwin. Kena kahwin lepas 3 bulan. Yang keempat pula dia bukan dalam ihram haji dan umrah dan bukan mahram kepada bakal suami. Okay, yang ketiga ialah wali. Apa pengertian wali? Wali ialah orang yang berkuasa mengahwinkan seorang perempuan. Bagus. Wali ada berapa bahagian? Pertama, wali mujbir dan tidak mujbir. Bukan, itu sabar dulu. Yang kedua, wali nasab dan wali hakim. Dalam wali nasab tu baru ada wali mujbir dan bukan mujbir. Wali mujbir tu macam bapa dan datuk, bukan mujbir tu selain bapa dan datuk, macam abang, pakcik semua tu. Kalau wali hakim tu orang yang diberi kuasa oleh pemerintah untuk mengahwinkan perempuan ketika ketiadaan wali nasab. Okay, wali nikah ni syarat dia kenalah Islam, lelaki, baligh, berakal, tidak dalam ihram haji, tidak ditegah kuasanya daripada membelanjakan harta dan merdeka. Lepas tu saksi. Apa syarat saksi Cik Hidayah? Islam, lepas tu ya, berakal, ya, sempurna pancaindera. Apa satu lagi? Lelaki. Lelaki apa? Dia pilih lelaki. Lagi? Adil. Adil. Dan dia faham lafaz ijab dan kabul tu. Ijab, apa maksud ijab?
Ijab ialah lafaz yang diucapkan oleh wali ya. Jangan gelak saja, dengar saya cakap. Contoh dia, aku nikahkan engkau Nur Hidayah Musri dengan anak. Tidak. Aku nikahkan kau, nama lelaki yang ingin dikahwini tu dengan anakku Nur Hidayah Musri. Tidak dengan anakku. Dengan anakku bla 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 bla, dengan mas kahwin. Sebenarnya mas kahwin pun tak payah pun dalam Islam, tapi ikut adat istiadat, so perlulah kan, macam itu merupakan adat orang Malaysia. Kabul tu jawapan penerimaan oleh pengantin lelaki. Macam pengantin lelaki tu akan cakap, aku terima nikahnya saudari bla 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 dengan bla 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 bla. Faham tak? Okey. Syarat nikah, ijab dia kenalah dilafazkan oleh wali. Ijab dan kabul ni berlaku dalam satu majlis, tidak menggunakan bahasa kiasan, lafaz dia jelas dan difahami, tidak diselangi dengan diam yang lama atau perkataan lain. Kabul ialah apa? Syarat kabul. Jawapan bagi Syarat kabul. Syarat. Dijawab oleh bakal suami. Ya. Tak tahu. Tak apalah, saya yang keterangkan. Tidak menyalahi ijab. Dia menyebut nama bakal isteri atau ganti namanya. Dan dia tidak dengan lafaz taklid. Apa maksud lafaz taklid? Aku pun lupa lafaz taklid. Tak apa, lepas ni saya akan terangkan kalau ada masa. Dan tidak dibataskan dengan tempoh masa. Ya, saya rasa cukup ini saja saya menerangkan pasal bab kahwinan. Sebelum tu kerana kita tidak ada masa lagi. Kami ada exam pada esok hari, so perlu study right now. Sebelum tu, apa pendapat saudari tentang perkahwinan zaman sekarang ni? Maksud saya, apa awak rasa pasal kahwin ni? Apa kebaikan dia, apa keburukan dia, ada keburukan ke? Teruskan, saudari. Saya rasa perkahwinan ni dapat membahagiakan kedua-dua pihak, iaitu suami dan isteri. Kita akan rasa bahagia bila kita akan dapat anak, lagi-lagi anak yang soleh dan soleha. Saya cakap ayah. Terima kasih ya, saudari. Sorry. Anonymous. Okay, itu saja yang saya boleh ucapkan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada lain hari dan lain masa. We fear nothing. We fear nothing. Okay. Bye.